Nuwa dan Fushi sering digambarkan sebagai separuh manusia dan naga. Menurut mitos, mereka telah membuat manusia daripada tanah liat. Manusia tamadun China diperintah oleh 5 orang maharaja yang baik hati. Namun sedemikian, tragedi melanda ketika Sungai Kuning membanjiri bumi dan menghancurkan harta benda. Yu, yaitu seorang jurutera, telah menghabiskan 13 tahun untuk membina terusan dan kunci untuk mengawal perairan. Beliau mendapat tempatnya sebagai raja di Sungai Kuning dan dikenali sebagai Yu Yang Agung. Beliau mendirikan dinasti Xia, yaitu dinasti pertama menurut sejarah tradisional China. Masyarakat agraria di China pada abad ke-16 dan 17. Sebelum campur tangan kuasa-kuasa barat, sistem feudal diamalkan di China. Selain itu, masyarakat agraria China juga melakukan aktiviti bercucuk tanam bersifat sara diri. Di samping menghasilkan produk pertanian, para petani juga menghasilkan barangan kraft tangan yang amat diperlukan. Antara kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat agraria di China ialah pertanian sara diri. Sebahagian besar daripada penduduk China terlibat dalam aktiviti bercucuk tanam bercorak sara diri. Padi ditanam secara meluas di kawasan selatan lembah Sungai Kuning dan bahagian hilir Sungai Yangtze. Menjelang abad ke-16 dan 17, kegiatan ekonomi kapitalisme mula bertapak di China. Kegiatan ekonomi kapitalisme berkembang pesat semasa pemerintahan Maharaja Qianlong pada abad ke-18. Perkembangan ini menyebabkan sistem penanaman komersial mula diperkenalkan. Antara jenis tanaman komersial yang diusahakan ialah tembakau, kapas, mulberry, dan tebu. Kapas merupakan tanaman yang mempunyai permintaan yang tinggi dalam pasaran. Penanaman mulberry pula adalah untuk perusahaan sutera. Tanaman tembakau ditanam secara besar-besaran di Guangxi dan Fujian. Masyarakat agraria dalam tamadun China mendirikan pertempatan di kawasan lembah sungai, iaitu lembah Sungai Kuning dan Sungai Yangtze. Hal ini kerana kawasan ini mempunyai mendapan tanah luas yang subur dan sesuai untuk menjalankan aktiviti pertanian, khususnya penanaman padi. Selain itu, di bahagian selatan China, pertempatan masyarakat agraria terdapat di kawasan Tanah Pamah. Di utara China pula, terdapat pertempatan di kawasan dataran tinggi. Contohnya, wilayah Anhui, Hubei, Shanxi, dan Shenzi. Masyarakat agraria di China mempunyai kemahiran dalam teknologi pengairan. Antara sistem pengairan yang didirikan ialah terusan, teres, kolam takungan air, pam, empangan, dan tambak. Projek-projek pengairan juga dijalankan oleh pemerintah untuk mengairi kawasan pertanian. Masyarakat agraria di China mempunyai pengetahuan memelihara kesuburan tanah pertanian. Mereka mengamalkan sistem penanaman bergilir untuk memelihara kesuburan tanah pertanian. Sistem penanaman bergilir telah diamalkan di China sejak zaman Han lagi. Selain itu, penggunaan baja secara meluas dapat meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Masyarakat agraria di China mempunyai kemahiran dalam teknologi pertanian. Berbagai jenis peralatan baharu telah dicipta untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Misalnya, tenggala penabur benih diperkenalkan untuk membina alur, parit atau lekuk memanjang di permukaan tanah. Selanjutnya, menabur benih. Di samping itu, kereta sorong beroda 2 telah dicipta untuk memudahkan barang-barang diangkat. Sehubungan dengan itu, mereka juga telah mencipta alatan pertanian lain seperti tenggala kayu, penyisir tanah, penggiling, dan kolar kuda. Selain kemajuan dalam teknologi peralatan, mereka memperkenalkan kaedah baharu dalam pertanian. Antara
kaedah pertanian yang diperkenalkan ialah sistem penanaman bergilir, tanaman dua pusingan, dan pengkhususan dalam pertanian. Kesannya, pengenalan kaedah baharu telah meningkatkan pengeluaran hasil pertanian.